Itulah ilmu orang-orang siddiqin, orang-orang yang benar, dan mukharrabin, iaitu ilmu mukasyafah, iaitu ibarat cahaya yang lahir dalam hati ketika penyucian dan pembersihannya dari sifat-sifat yang tercela. Dari cahaya itu tersingkaplah beberapa banyak keadaan yang tadinya namanya pernah didengar, maka diragukan pengertiannya yang tidak terhurai, lagi tidak jelas. Orang duk cerita tentang perkara gaib-gaib, kita cuma boleh dengar saja sebab kita tak dapat saksikan. Kita nak saksikan dia punya hakikat tu melalui ilmu mukasyafah. Lalu jelaslah ketika itu, sehingga berhasillah makrifat yang hakiki dengan zat Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya yang kekal sempurna, perbuatannya dan hukumnya pada kejadian dunia dan akhirat. Siapa yang dah dapat ilmu mukasyafah ni nanti, dia dapat makrifat peringkat tertinggi. Masa tu orang sembang apa-apa pasal zat Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah, af'al Allah, dia boleh dapat, dia boleh tahu apa maksud benda-benda tu. Cara penyusunannya melebihkan akhirat dari dunia. Mengenal erti kenabian dan nabi, erti wahyu. Siapa-siapa yang dapat ilmu mukasyafah ni, dia faham benda-benda ni. Pada hakikat dia, apa maksud nabi? Maksud nabi dari segi hakikatnya kita tak boleh hurai dengan perkataan. Sebab tak ada perkataan yang sesuai nak hurai benda tu. Jadi nak betul-betul faham hakikat kenabian, dia kena capai mukasyafah. Wahyu, wahyu ni apa benda? Kita boleh bagi istilah, dari segi istilah, dari segi bahasa maksud wahyu, tapi dari segi hakikatnya kita tak boleh faham. Orang yang capai mukasyafah boleh faham. Maksud syaitan, syaitan ni apa benda? Syaitan ni makhluk yang macam mana? Maksud kata-kata malaikat dan syaitan-syaitan, cara permusuhan syaitan dengan manusia, bagaimana kedatangan malaikat kepada nabi-nabi, bagaimana sampai wahyu kepada nabi-nabi. Wahyu tu macam mana rupa wahyu tu sampai pada nabi. Kita nak hurai dengan perkataan boleh, tapi dia tak sampai pada hakikat dia. Tapi orang yang ada ilmu mukasyafah, dia faham, dia saksikan macam mana wahyu tu turun pada nabi, dia tahu. Tapi dia nak cerita pada orang lain tak dapat. Sebab apa? Tak ada perkataan yang boleh cerita. Mengenal alam malakut, langit dan bumi. Alam malakut ni alam apa pula ni? Alam malakut ni satu alam yang gaib, yang mana para penghuni dia ialah malaikat. Itu alam malaikat. Alam malakut ni manusia umumnya tak boleh nampak, kecuali kalau Allah buka, yang kata kasyaf tadi, terangkat hijab, dia boleh nampak lah sekejap-sekejap. Contoh dia malam Lailatul Qadar. Pada malam itu Imam Ghazali kata terbuka sebahagian daripada alam malakut. Siapa bernasib baik dia boleh saksikan malam tu. Mengenal hati dan betapa pertempuran antara bala tentera malaikat dan syaitan. Mengenal perbezaan antara langkah malaikat dan langkah syaitan. Mengenal akhirat, mengenal syurga, neraka, azab kubur, titian, timbangan, hitungan amal, dan maksud firman Allah Ta'ala, bacalah kitabmu, cukuplah pada hari ini engkau membuat perhitungan atas dirimu. Surah Al-Isra ayat 14. Jadi nak faham syurga neraka ni macam mana, azab kubur macam mana, titian yang kita nak lintas tu macam mana, kita boleh cerita kepada menghampirkan nak faham. Tapi kalau nak betul-betul faham, dia kena melalui ilmu mukasyafah. Tapi kita pun tak tercapai, kita cuma nak ambil tahu saja ilmu ni wujud. Dan maksud firman Allah Ta'ala, wa inna ad-darul akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan bahawa kampung akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya kalau mereka mengetahui. Ayat ni kalau nak faham betul-betul, dia kena sampai peringkat mukasyafah. Kalau tidak, kita faham yang sederhana sajalah. Sungguh pun begitu. Ayat surah Al-Ankabut ayat 64 ini, kita faham peringkat sederhana pun dah cukup nak insafkan kita. Macam mana yang dikatakan kehidupan akhirat, kampung akhirat tu lebih adalah kehidupan yang sebenar-benar. Yang kita hidup sekarang ni, dia bukan hidup sebenar lagi. Yang ni penuh tipu daya sementara saja. Dia macam bayang-bayang, terawang-awang. Kehidupan yang sangat nipis, seolah-olah tak ada kehidupan. Kehidupan yang sebenar ialah akhirat. Kita ambil kupasan yang sederhana. Saya petik daripada buku Madza Ya'ni Intima'i lil Islam, buku karangan Syekh Fathiyakan
salah seorang tokoh Ikhwanul Muslimin. Kita nak tahu beza dunia dengan akhirat. Beza dunia dengan akhirat. Dia petik satu hadis, riwayat Ibnu Abi Dunya dan Baihaqi. Telah diriwayatkan pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdiri di pinggir tempat pembuangan sampah Sarak dan menyeru para sahabatnya. Satu hari Nabi Muhammad dia pergi dekat tempat orang buang sampah tu, dia berdiri kat tepi tu. Lepas tu dia panggil sahabat-sahabat dia datang dengan bersabda, kejarlah dunia. Dia panggil sahabat-sahabat dia, mari. Sahabat dia pun datang, dia pun cakap, kejarlah dunia. Cakap dia. Kemudian beliau mengambil seketul sampah yang telah busuk dan seketul tulang yang telah reput, lantas bersabda, inilah dunia. Kata Nabi Muhammad, kejarlah dunia, kejar. Nak tahu dunia tu apa dia? Dia ambil sampah yang dah busuk, yang inilah dunia. Dia ambil pula satu tulang yang dah reput, yang inilah dunia. Kalau nak dibandingkan dengan akhirat. Jadi siapa yang jatuh cinta dengan dunia, dia duk kejar dunia, dia tinggal akhirat rugi. Sebab apa? Benda yang dia duk kejar selama hari ini setaraf dengan sampahnya. Setaraf dengan tulang-tulang yang dah reput saja. Sebab tu tadi dikatakan, dan bahawa kampung akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya kalau mereka mengetahui. Siapa yang faham, dia akan kejar akhirat no lebih. Dunia ni dia cari juga, tapi bukan sampai peringkat cinta. Nabi Muhammad cakap dah tadi, dunia ni setaraf dengan sampah yang busuk dan juga tulang yang hancur, tulang yang dah rosak, dah reput. Satu hadis lagi. Dan pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat bangkai seekor anak kambing yang telah dibuang oleh tuannya. Satu hari kambing mati, kita nak sembelih makan pun tak boleh dah. Anak kambing ambil buang kan. Satu hari ada orang buang bangkai anak kambing. Maka Rasulullah berpaling kepada para sahabatnya dan bersabda, tidakkah kamu terfikir bagaimana tidak berharganya bangkai kambing ini bagi tuannya? Kamu fikir tak ni? Bangkai kambing ni dah tak ada nilai dah pada tuan dia. Demi Allah, dunia lebih hina pada pandangan Allah daripada kambing ini menurut pandangan tuannya. Kata Nabi Muhammad, bangkai kambing yang dah mati tak ada nilai pada tuannya. Yang dunia yang kita duk kejar-kejar ni lagi tak ada nilai daripada itu, lebih teruk daripada bangkai kambing lagi. Di sisi Tuhan